Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi bincangkan ayat ke-99 dan 100 dari surah Yusuf. Sila buka muka surat 172 jilid keempat, tafsir Ibn Katsir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawayhi wa qala adkhulu Misra insya'allahu aminin. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء innahu huwal alimul hakim. Maka tak kala mereka masuk ke tempat Yusuf memeluk ibu bapanya dan dia berkata, masuklah kalian ke negara Mesir, insya-Allah dalam keadaan aman. Dan dia menaikkan kedua ibu bapanya atas singgahsana, dan mereka semuanya merebahkan diri saya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, wahai ayah, inilah tafsir mimpi yang dahulu itu. Sungguhnya Tuhan telah menjadikan satu kenyataan, dan sungguhnya Tuhanku telah berbaik kepadaku ketika dia membebaskan aku di rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun iaitu padang pasir, setelah syaitan merosakkan perhubungan antaraku dengan saudara-saudaraku. Sungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi dalam episod pada kali ini menceritakan tentang tingkah laku Nabi Yusuf, kegembiraannya untuk menanti kedatangan si ayah selepas tahun-tahun terpisah. Begitu lama masa yang diambil untuk pertemuan balik semula. Dapat kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, sebagai contohnya dalam Fathul Bayan, bahawa waktu pelaksanaan mimpi itu dari dilihat dalam tidur hingga berlaku sebagai kenyataan, setengahnya mengatakan bahawa tempoh itu adalah 40 tahun, setengah mengatakan 80 tahun, setengah mengatakan 36 tahun, setengah mengatakan 23 tahun, ada yang mengatakan sebagai 35 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun. Demikian dikemukakan oleh Ibn Jauzi juga dalam tafsirnya Zadil Masir. Menunjukkan kepada kita, seperti kata Al-Imam Mutawalli Sya'rawi, bahawa satu kebaikan itu yang Allah tentukan, dia mengambil masa yang lama kadang-kadang untuk terlaksana, kerana sepanjang perjalanan itu si hamba mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapat kita lihat di sini penceritaan bagaimana Nabi Yusuf AS menyambut kedatangan ayahnya. Itu disebut dalam tafsir yang lain, bahawa dukhul di sini berlaku sebanyak 2 kali. Dukhul ni dalam bahasa Arab merujuk kepada banyak makna lah tuan-tuan. Antara yang dimaksudkan di sinilah pertemuan, antara yang dimaksudkan iaitu masuk ke Mesir. Kerana dukhul yang dimaksudkan kali pertama iaitu falamma dakhalu ala Yusuf. Kemudian waqala dukhulu, ada 2 kali perkataan dakhala ataupun dakhalu ataupun dukhulu yang disebut di sini. Iaitu yang pertama, dukhul yang pertama telah saya jelaskan dalam kuliah yang lalu, bahawasanya Nabi Yusuf menanti kedatangan si ayah ni telah pun membuat seolah-olah satu camp, satu markas, satu tempat khusus, memberitahu si raja bahawa baginda akan menyambut kedatangan si ayah di tempat yang jauh sebelum masuk ke dalam kota, masuk ke Mesir. Umpamanya tuan-tuan yang hati dan dikasihi, kalau kita bayangkan bila kita nak pergi ke satu tempat, contohnya ada convocation ke sebelum masuk ke dewan utama, itu ada tempat holding room terlebih dahulu. Agaknya begitulah. Jadi wahadha dukhul ghair dukhul awal, lianna al-murad huna dukhul nafsil Madinah. Jadi ada 2 kali perkataan dukhul. Yang kedua, udkhulu itu adalah merujuk kepada masuk ke Mesir dengan sebenar-benarnya. Kerana bayangkan kalau nak masuk sebuah negara yang begitu sophisticated, negara yang maju, yang kaya, yang subur, yang beri bantuan kepada negara-negara lain, umpamanya negara dunia pertama lah pada hari ini, negara yang dinobatkan sebagai negara penduduknya kaya raya, kehidupannya teratur, sistem, semua orang tak ada yang duduk merempat dan sebagainya. Ialah negara-negara maju. Nak masuk tu bukan senang tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kena recommendation, kena ada visa. Kalau visa itu diperakui pula oleh orang penting dalam negara itu, barulah lancar. Kalau tidak, habis semua berjam-jam mungkin. Kalau nak masuk ke negara Amerika pada hari ini sebagai contohnya, sampai tak mustahil kalau seorang itu sampai dibuka semua pakaiannya, dicek sampai 24 jam seperti berlaku kepada Mujahid Akram
kebar dunia Islam Ahmad Didat ketika nak masuk ke Amerika satu masa dahulu ditahan lebih 24 jam, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi perkara ini boleh kita faham sekarang bila keluarga ini, keluarga Nabi Yaqub dengan cucunya, dengan menantunya, dengan anak-anaknya beramai-ramai nak masuk, mereka berasal daripada negara miskin. Cuma sekarang syafaat Nabi Yusuf AS menjadi orang penting di negara Mesir itu. Maka ketika masuk di kawasan pertemuan yang pertama, kemudian si anak yang bernama Yusuf ini menjamin bahawa kehadiran mereka ke dalam negara yang kaya raya itu adalah di bawah jaminannya. Sebab itu kita dapat lihat penggunaan perkataan udkhulu Misra insyaallahu aminin. Masuklah ke Mesir insya-Allah dengan keadaan aman, selamat. Kenapa dia sebut aman selamat di sini, tuan-tuan? Kerana negara ini tidak menerima kedatangan sesiapa yang tanpa sebab. Nak migrate ke negara maju mudah ke, tuan-tuan? Ibaratnya pada zaman sekarang. Itulah perlu kepada macam-macam bentuk sokongan, recommendation, barulah boleh pergi ke sana. Bahkan nak pergi sekejap pun ditanya bila balik, mana tiketnya, tak mau diterima. Kalau seorang itu nak, mungkin isinya mengandung pun tak dibenarkan masuk, takut-takut melahirkan anak di situ, besok dia terpaksa bagi kerakyatan. Begitu pandangan negara maju terhadap negara miskin. Jadi telah sampai kepada pengetahuan si ayah Yaqub dan juga anak-anaknya bahawa nak masuk ke Mesir ini rajanya merupakan seorang raja yang tegas. Ini Firaun. Tidak digunakan perkataan Firaun seperti yang saya jelaskan dalam kuliah terdahulu. Biasanya Firaun ini merujuk kepada kezaliman, merujuk kepada perangai seorang raja yang zalim, menindas dan tidak berperi kemanusiaan. Tapi dalam konteks raja ini kita lihat perkataan digunakan oleh Allah Al-Malik. Maknanya raja ini merupakan seorang yang berbudi bahasa, bersopan santun. Masakan beliau dapat terima Yusuf AS kalau tidak hatinya mulia dan baik. Jadi sekarang kemasukan mereka itu sebab kita dapat lihat penggunaan perkataan udkhulu Misra insyaallahu aminin. Masuklah ke Mesir wahai ayah, adik-adik, ipar, duai, anak-anak, anak saudara dan sebagainya. Masuklah kalian ke Mesir, jangan bimbang. Ini pakcik ada kat sini, insya-Allah kau masuk dalam keadaan selamat. Jadi bila kita perhatikan seterusnya, wa rafa'a abawahi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Dan Yusuf AS membawa ayah ibunya dinaikkan di singgasananya, di tempat yang mulia, yang tidak sebarang orang boleh berada di situ. Wa kharru lahu sujada. Dan mereka pun sujud padanya. Mana satu yang dimaksudkan? Naik dulu ke ataupun sujud dahulu? Kalau kita belajar bahasa Arab, penggunaan huruf waw ataf ini limutlaq al-jam'i dipanggil. Bahawa penggunaan waw ini dia tidak semestinya merujuk kepada proses, dia tidak merujuk kepada tertib. Artinya kalau sebut dalam bahasa Arab, Ja'a Umar wa Ali, datang Umar dan Ali, tak kisahlah siapa datang dulu. Apa yang kau lihat kat rumah tu nak? Saya nampak ada tukang kebun, nampak ada traktor, nampak ada kereta. Kita tak kisahlah mana satu nampak dulu, sebab dan itu merujuk kepada perhimpunan segala benda yang kita lihat itu tak tersusun. Yang mana satu nampak dulu, yang mana kemudian. Jadi begitu juga dalam penggunaan waw bahasa Arab. Saya telah terangkan kepada tuan-tuan, dan juga huruf ataf thumma itu merujuk kepada tarakhi, merujuk kepada siapa yang datang dulu. Kalau kita sebut Ja'a Umar fa'ali, Umar datang dulu kemudian wa Ali, begitu tertibnya. Kalau Ja'a Umar thumma Ali, dah lain pula. Kalau Ja'a Umar wa Ali, datang Umar dan Ali, tak kisahlah Umar dulu ke Ali masuk dulu ke. Maka begitu juga dalam penggunaan di sini. Yang lebih tepatnya kata sebahagian para ulama tafsir, dapat kita lihat dalam tafsir contohnya Abi Su'ud, dapat kita dalam Tahrir Tanwir, dapat kita lihat dalam Muharrar, bahawa perkataan digunakan di sini nampaknya mereka sujud kepada Nabi Yusuf terlebih dahulu. Kemudian barulah Nabi Yusuf mengangkat ayah ibunya, memeluk mereka dan membawanya duduk di tempat yang tinggi. Tapi bentuk sujud yang dimasukkan sini ada berbagai penjelasan. Disebut dalam Al-Kasyaf sebagai contohnya, bahawa maksud sujud ini sama ada sujud yang sebenar. Kerana zaman dahulu saya telah tegaskan kepada tuan-tuan, ada perbezaan antara syariat mereka dengan syariat kita. Contohnya dalam syariat umat Islam diajar bila timpa satu musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tiada perkara tersebut dalam syariat mereka. Jadi begitu juga dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang seseorang itu untuk sujud kepada manusia. Ketika pulangnya Muaz bin Jabal dan sahabat-sahabat yang lain, Amr bin Al-As, melihat apa yang berlaku di negara Rom, bahawasanya rakyat sujud kepada pemimpin mereka, maka mereka cuba untuk sujud pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang. Apa yang kau buat ini wahai Muaz, kata Nabi SAW. Tidak boleh sujud kepada manusia. Kalau aku diperintahkan untuk sujud kepada manusia, maka yang akan aku suruh sujud itu adalah seorang isteri kepada suaminya. Kerana besarnya hak suami terhadap isteri, kata Nabi kita SAW dalam hadis sahih. Dan sujud dalam syariat umat Islam telah pun ditukar kepada salam. Jadi penjelasan dalam Al-Kasyaf ni antara yang menariknya mengemukakan bahawa ada 3 penjelasan terhadap isu sujud di sini. Yang pertama, sujud seperti sujud orang dalam salat. Kerana ta'as sajdah indahum jariyah majarat
at-tahiyyah wa takrimah. Itu merupakan satu bentuk penghormatan dan tidak larang kerana syariat mereka beza daripada syariat kita seperti yang ditegaskan. Seperti dalam syariat umat Islam, maka bangun untuk menghormati seseorang, contohnya seperti Nabi menyuruh para sahabat bangun ketika datangnya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu yang turun dari kenderaannya sama ada unta atau kudanya dalam peristiwa Khaybar, iaitu Nabi SAW telah pun memanggil Sa'ad bin Mu'az untuk membuat keputusan terhadap Yahudi yang mengingkari perjanjian damai mereka itu. Maka Sa'ad yang luka cedera parah dalam perang Ahzab yang lalu datang untuk membuat keputusan, diminta oleh Nabi. Ketika datangnya Nabi berkata kepada para sahabat, qumu li sayyidikum, bangun kamu semua untuk menghormati teman kamu ini, ketua kamu ini, kerana Sa'ad bin Mu'az ni merupakan salah seorang daripada pemimpin Ansar. Jadi bangun untuk orang yang mulia seperti itu tidaklah menjadi satu yang diharamkan, dilarang dalam syariat Islam. Yang kedua, menjelaskan bahawa seperti disebut dalam Al-Kasyaf, bahawa sujud dimaksudkan sini bukan sujud seperti yang kita sujud dalam salat itu. Ia merupakan satu bentuk penghormatan kepada Yusuf AS, iaitu mungkin inhina, mungkin sekadar menundukkan kepala agaknya. Jadi ini penjelasan yang kedua, duna ta'fil al-jibah, tanpa kita sujud ke bumi seperti dalam solat. Yang ketiga, bahawa di sini maksud wa kharu li ajli Yusuf sujadan lillah. Jadi mungkin maksud yang ketiga ni dia merupakan seolah-olah macam apa yang kita panggil sebagai maf'ul mutlaq, iaitu ataupun maf'ul li ajli, yang merujuk kepada sujud ini kerana Allah, sujud kepada Allah kerana menghormati Yusuf alaihissalam. Tapi pendapat ketiganya agak lemahlah tuan-tuan. Maka ada 3 penjelasan tentang isu sujud yang dimaksudkan sini. Sekali lagi saya ulangkan, sujud utama memang benar-benar sujud, iaitu sujudnya mereka kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ayah ibunya termasuk sekali, kerana itu perintah daripada Allah. Dan syariat mereka beza daripada syariat kita, iaitu syariat kita mengharamkan sujud manusia kepada manusia. Itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua, maksud sujud di sini kinayah an al-ihtiram, takdir. Maknanya dia merujuk kepada satu sujud dimaksudkan adalah berarti dari sudut majasnya berarti satu bentuk penghormatan. Macamlah kita kata pada seseorang, dah habis tawaf. Orang pergi Mekah ni, tawaf yang pertama, tawaf umrah tu, ataupun ketika haji ada tawaf qudumnya, bagi orang buat haji ifrad atau haji qiran. Kenapa dia tawaf? Tawaf apa? Tawaf kedai. Kita maksudkan bukan tawaf ibadah itu, tawaf kedai. Perkataan itu kita pinjam dalam arti kata pergi merayau membeli barang, kita panggil tawaf. Bukan? Itu juga Dawi melontar, kita panggil. Melontar tu dekat Jamrat. Tapi orang membeli barang pun kita gunakan istilah macam tu, kinayah, yang merujuk kepada bahasa apa dipanggil, bahasa kiasan kata. Dah habis melontar, dah habis buang duit, itu maksudnya. Jadi maksud sujud di sini diguna pakai merujuk kepada penghormatan. Itu penjelasan kedua dalam tafsir Kasyaf. Dan penjelasan ketiga, bahawa maksud sujud di sini adalah sujud kepada Allah, tetapi dilakukan dalam konteks kepada Yusuf alaihissalam. Sujud itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perbezaan dapat kita lihat dalam kitab-kitab tafsir. Bila seorang mengatakan bahawa rujuk pada satu kitab tafsir sajalah, kita takkan bertemu dengan satu yang final sehingga kita dapat rujuk banyak dan baca bahawa kita faham apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Tapi tak semestinya benar apa yang dikatakan oleh para ulama itu. Ini merupakan ijtihad mereka, penjelasan mereka. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi, ada banyak lagi perkara yang akan saya kongsikan dengan tuan-tuan. Antaranya bila menyentuh tentang isu yang disebut oleh Allah SWT di sini, iaitulah Allah menjelaskan, menyebut perkataan Yusuf alaihissalam, wa qad ahsana bi iz akhrajani minas sijni. Allah sentiasa berbaik pada aku, ya, ketika dia mengeluarkan aku dari penjara. Lihat jiwa besar manusia yang beriman, terutamanya Nabi Allah, pola berfikir mereka. Ada berbelas-belas perkara yang disenaraikan oleh Ustaz Ahmad Naufal. Antaranya perkara ini, iaitu sentiasa melihat aspek yang positif daripada kehidupan. Dia tak sebut pun cerita tentang perempuan itu menggodanya. Dia tak sebut, baginda tak sebut tentang masuk dalam perigi ditolak, itu perigi buta ke apa ke. Tak ada sebut. Tapi jiwa besar Nabi Allah ini menyatakan bahawa dalam penjara itu, walaupun di situ nampak macam satu yang tidak enak bagi manusia biasa, tapi di situlah berlaku banyak pendidikan untuk saya, ya. Inilah dapat kita fahami daripada penggunaan perkataan ini berulang kali disebut oleh Nabi Yusuf. Atas lisannya dinyatakan oleh Allah SWT dalam surah yang indah ini. Itu sebab dipanggil sebagai ahsanul qasas, sebaik-baik kisah adalah yang dikemukakan oleh Allah. Nanti saya akan terang kepada tuan-tuan kenapa dia sebut perkataan latif. Inna rabbi latiful lima yasha. Latif ini lutfun. Ini indah sekali pemilihan perkataan ini, kerana seseorang itu berlatih untuk mencapai berbagai targetnya dalam hidup dengan sebab latihan yang dia alami.
tanpa dia sedar, walaupun hakikat dia melihat itu semua tekanan buatnya, tetapi dalam kehalusan kasih sayang Allah untuknya, berbagai perkara dapat dipelajari, ibaratnya penjara yang kita nyatakan tadi. InsyaAllah perkara ini akan saya uraikan dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.